selamat petang. Pagi. Tahukah anda, setiap hari jantung kita perlu mengepam 70 kali seminit untuk menggerakkan 7,200 liter darah ke seluruh tubuh kita. Sistem peredaran darah kita adalah perlu untuk membekalkan 60 trilion sel dengan oksigen, air, nutrien, hormon dan sel darah putih. Pada masa yang sama, ia juga mengangkut sisa metabolik keluar dari tubuh kita. Jika sistem peredaran darah ke otak terganggu, ia akan menyebabkan sakit kepala, pening-pening, daya ingatan lemah dan lebih teruk lagi, stroke. Setiap tahun, 40,000 rakyat Malaysia mengidap stroke. Peredaran darah ke jantung terganggu akan menyebabkan sesak nafas, kelesuan, sakit dada dan penyakit jantung koronari. Penyakit kardiovaskular dianggap menyebabkan 7 daripada setiap 10 kematian di Malaysia menjelang tahun 2020 dan ia telah menjadi pembunuh nombor 1 di Amerika Syarikat selama lebih. Seperti mana yang kita ketahui, penyakit kardiovaskular ataupun dikenali penyakit sakit jantung merupakan sebuah penyakit yang paling kritikal ketika ini di Malaysia. Ramai yang meninggal dunia akibat daripada serangan sakit jantung dan ini menyebabkan penyakit ini dikategorikan sebagai penyakit pembunuh senyap di kalangan masyarakat kita. Para pengkaji sains dan juga para doktor sedang membuat berbagai kajian tentang bagaimanakah penyakit kardiovaskular ini menghantui setiap insan yang hidup di muka bumi ini. Marilah kita sama-sama meninjau dan melihat sendiri bagaimanakah masyarakat tempatan kita berlumba-lumba untuk mengedarkan diri daripada penyakit kardiovaskular ini. Sama-sama kita akan meninjau bagaimanakah masyarakat kita sedang membuat latihan untuk mengurangkan lemak dalam badan sebagai langkah untuk mencegah penyakit kardiovaskular. Kita dapatlah melihat beberapa pemuda dan dewasa sedang membuat latihan senaman dan kita lepas ini kita akan membuat sedikit muramah kepada mereka tentang bahayanya penyakit kardiovaskular dan sebelum itu marilah kita sama-sama merenung bagaimanakah penyakit kardiovaskular ini menghantui nyawa setiap orang. Seperti mana yang dipahami, para pengkaji dan saintis telah menggariskan beberapa faktor yang disebabkan kepada penyakit kardiovaskular ini dan kekurangan senaman dan juga pengambilan makanan yang berlebihan, pengambilan makanan yang tidak berzat, pengambilan makanan yang lemak dan juga stres, gagal menangani stres dan juga gagal menangani masalah mental. Ini saya tidak boleh. Bersama saya adalah Encik Zamri, guru SMK Sarjana Utama. Beliau akan bercerita tentang kepentingan senaman untuk mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Boleh saya juga mengapa senaman itu penting kepada kita? Alright, saya mulakan macam ni. Bila kita bersenam, jantung kita akan mengembang dan membesar. Otot-otot jantung akan membesar. Kemudian kesan daripada itu, capillaries yang ada di jantung juga terus akan membesar. Bila jantung capillaries itu membesar, saluran darah yang ada dalam tu susah untuk tersumbatlah. Jadi lemak-lemak yang ada dalam darah tu darah akan berjalan dengan lebih lancar, memudahkan pengaliran darah. Seperti kita bagi contoh macam kes longkang tadi lah. Kalau longkang itu kecil, dia mudah untuk tersumbat. Kalau longkang itu besar, dia sukar untuk tersumbat. Okay. Bila kita bersenam juga, lemak-lemak kita akan disingkirkan. Jadi darah kita akan lebih cair. Lagi juga cair. Dan bagaimanakah kita boleh amalkan
Ini kepentingan selamat Okey. di kalangan murid di sekolah kita. Biasa untuk kardiovaskular kita boleh kita punya lifestyle. Ya. Seperti contoh saya cakap, Cara hidup kita. kalau kita nak pergi ke kedai, nak beli satu barang di kedai runcit, selalu kita akan pilih yang Terbaik, motosikal ke, kan? kereta ke, okey change. Jalan kaki. Kedai runcit tak jauh, jalan kaki. Contoh lain, naik tangga di pejabat. Kan ada orang, ramai orang akan pilih lift. So ambil tangga. Itu sudah cukup. Kemudian kalau balik rumah petang-petang ada rumput panjang-panjang, kita berkebun. Okay. Untuk kardiovaskular dia punya exercise sangat mudah. Dia ada di sekeliling kita saja. Jadi kan itu kita punya life sebagai exercise. Okey, terima kasih atas Cukup, Cukup. Terima kasih atas pandangan aksel ke kami dan ini. Terima kasih cikgu ya. Okey, baik.